Indra Mahkota. Terima kasih untuk pengurusi. Di bawah 40,500 pembangunan keusahawanan. Saya dapati pada tahun 2011 bilangan 8,000 lebih sedikit jumlah yang dilatih, dan begitu juga cadangan yang kita buat pada tahun 2012. Saya nak tanya, bagaimanakah keputusan untuk melatih keusahawanan ni begitu berbeza dengan tahun 2010. Dan 2010 mengikut maklumat ni kita telah melatih 61,809 orang usahawan di bawah program pembangunan keusahawanan ni. Daripada 61,800 orang tiba-tiba kita kurangkan sehingga 8,000 atau 8,000 lebih. Adakah program yang kita jalankan ini tidak berjaya, ataupun mungkin ada alasan kenapa kita kurangkan, dan apa jadi dengan 60,000 ataupun 50,000 lebih yang telah kita kurangkan tu? Kita anggap pelaksanaannya di dalam status macam mana pun, saya agak Timbalan Menteri boleh beri sikit penerangan. 50,000, bawah 50,000 Datuk Pengerusi di bawah MIDA. Saya dapati MIDA mempunyai atau mengambil kira banyak permohonan untuk lesen dan juga permohonan untuk jawatan-jawatan pekerja asing ataupun profesional asing yang memohon untuk masuk di dalam negara kita. Yang saya nak tanya di sini, setakat maklumat yang ada dalam buku ini, MIDA telah menerima sebanyak 8,018 permohonan permohonan lesen untuk pengecualian ataupun untuk bagi pihak pengilang-pengilang yang memohon lesen untuk mengecualikan daripada cukai ataupun kebanyakan disebut sebagai duty import. Saya nak tahu kenapa kerajaan mengambil keputusan atau melayan permohonan yang begini banyak, dan dikatakan sebahagian besar permohonan ini telah pun diluluskan, terutama untuk tahun 2011, tahun lepas. Oleh kerana tahun lepas dicatat 1,500 permohonan lesen pengilang ini, tahun ini melihat peningkatan kepada dianjurkan sebanyak 2016, maknanya kenaikan hampir 40% bilangan permohonan tersebut. Begitu juga dengan bilangan permohonan pengecualian duty import yang saya sebutkan tadi. Ada peningkatan, bertambahnya sampai 30% daripada 6,732 permohonan yang diluluskan tahun lalu. Sekarang ada 8,000 lebih, 8,018 permohonan yang dikatakan akan dipertimbang. Dan kalau berdasar kepada rekod tahun-tahun sebelum pada ini, permohonan yang dicatat dalam anggaran inilah juga permohonan yang kita luluskan. Saya nak tanya Timbalan Menteri, jenis pengecualian duty import barangan apakah yang menjadi pertimbangan utama untuk pihak kementerian luluskan? Oleh kerana jumlahnya banyak, 8,000 lebih permohonan ni. Dan adakah kementerian juga mengambil kira bahawa tahun lepas atau 2 tahun lepas, daripada pengecualian duty import yang telah kita luluskan pada pemohon-pemohon, termasuk yang dikemukakan ataupun yang diluluskan dalam Dewan atas beberapa ratus item yang diluluskan secara serta-merta semasa pembentangan belanjawan, berapakah anggaran yang kita jangka kerajaan Malaysia terpaksa mengambil kira hasil yang
dihapus kira daripada kelulusan pengecualian duty import ini. Semakan saya kepada laporan audit yang terbaru dikeluarkan, kita mengandaikan untuk tahun 2012 kerajaan akan terpaksa membuat hapus kira kepada hasil yang sepatutnya diterima berjumlah lebih kepada 2 bilion ringgit. Ini diambil kira sebagai dipulangkan ataupun dihapus kira. Jumlah ini pada saya jauh lebih rendah daripada angka yang sepatutnya kita ambil kira, kerana daripada jumlah kelulusan pengecualian duty import yang ada dalam bilangan permohonan yang 8,000 lebih, agak tidak menasabah angka permohonan untuk pengecualian itu cuma terhad dalam sekitar 1 bilion ringgit nilai cukai itu. Agak tidak menasabah. Tapi tak apa, saya berharap pihak menteri akan memberi penjelasan. Saya harap Timbalan Menteri boleh memberi penerangan yang lebih sedikit berkenaan 94,000 Datuk Pengerusi, iaitu berkenaan dasar baru NKEA yang kalau dalam buku laporan kita ni, anggaran ni pada muka surat 316, kita membuat peruntukan kepada program NKEA ni berjumlah 1.068 bilion ringgit untuk beberapa tempoh akan datang. Pemahaman saya dalam P24 ni mengatakan untuk program NKEA adalah memakan masa sehingga 2013 kerana dia letakkan unjuran daripada 2012 sehingga 2013. Soalan yang saya nak tanya, penjelasan daripada Timbalan Menteri. Pada tahun ini, kita, maksudnya pada tahun hadapan 2012, kita berharap peruntukan sebanyak 208 juta ringgit kita mulakan untuk pembiayaan dasar NKEA. Ini menjadikan bahawa anggaran untuk tahun seterusnya atau peruntukan seterusnya diletak sebanyak 528 juta ringgit. Kalau kita total, kita jumlahkan 2 tahun yang disebut atau 2 peruntukan disebut, hanya berjumlah 736 juta ringgit sahaja. Sedangkan peruntukan yang kita letak untuk keseluruhan NK ini 1.068, bermakna ada baki dia. Saya nak tanya Timbalan Menteri, baki ni untuk peruntukan program di tahun mana atau untuk apa? Selalunya anggaran yang dibuat peruntukan untuk kelulusan Dewan sepatutnya diletakkan unjuran tu untuk tahun berapa sehingga selesai program tersebut. Salah satu daripada jumlah yang tidak dinyata hanya duduk pada NKEA. Yang lain tu semua ada diletakkan dengan pasti dan dengan agak jelas lah, boleh kita nampak cadangan ataupun rangka kerja yang dijelaskan bawah sesuatu kelulusan atau satu unjuran kepada peruntukan belanjawan yang kita bincangkan. Soal terakhir yang saya nak tanya Datuk Pengerusi di bawah perkara P24, perkara 900, pembangunan sektor perkhidmatan, skim pinjaman mudah. Di sini ada dinyatakan bahawa rancangan kerajaan bawah kementerian yang berhormat meletakkan peruntukan sebanyak 270 juta ringgit untuk tujuan pembangunan sektor perkhidmatan bawah skim pinjaman mudah. Tapi jelasnya di sini dia ada meletakkan bahawa program ini akan dilaksanakan pertamanya melalui pinjaman. Maknanya bukannya melalui belanjawan yang kita peruntukkan secara langsung. Ini muka surat 314 yang berhormat Timbalan Menteri, bawah perkara 900. 100 juta ringgit dikatakan di dalam bentuk pinjaman. Saya nak mintakan penjelasan Timbalan Menteri, pinjaman ni daripada sektor mana? Adakah maksudnya pinjaman ni daripada pihak atau pembiayaan swasta, ataupun sekiranya
dia datangnya daripada peruntukan yang kita bincangkan pada hari ini, kenapakah tidak ada jumlah yang jelas ditunjukkan di bawah sektor yang akan dikeluarkan daripada 270 juta ringgit sebagaimana yang tercatat dalam kolom 900, iaitu pembangunan sektor perkhidmatan di bawah skim pinjaman mudah. Terima kasih Datuk Pengerusi.